Ellie, boleh tak ambilkan fail pink tu? Fail pink ni? Fail warna merah jambu. Tapi ni sulit cikgu. Boleh ke? Jangan risau. Fail ni maklumat dia memang dilindungi dan selamat lah. Walaupun kita letak siapa-siapa pun tak apa. Oh, jadi saya boleh buka? Boleh, tak ada masalah. Ellie buka je. Okey. Ni kertas kosong cikgu. Ellie nak tahu kenapa kertas ni kosong? Kita akan lihat video selepas ini. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum adik-adik sedang menonton teroka sekarang ini di Didik TV KPM bersama Kak Ellie Arifin. Jangan terkejut kalau tiba-tiba kita jumpa kertas kosong dalam fail sulit. Tapi sebelum tu Kak Ellie nak bagi tahu kepada adik-adik, nak ingatkan juga untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka nak keluar dari rumah hanya untuk perkara yang penting sahaja. Kita bantu sama-sama untuk kurangkan kes COVID-19 kita setiap hari. Baik, hari ini Kak Ellie tidak keseorangan sebab Kak Ellie ditemani oleh cikgu yang cantik berwarna biru hari ini, iaitu Cikgu Nur Amiza Muhammad Tarikat. Ya cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Raya Ellie. Selamat Raya cikgu. Comel cikgu Ellie warna biru. Sama je. Ellie pun comel. Okay. Baik cikgu, hari ini cikgu akan mengajar subjek literasi digital, ASK. ASK tu stands for? Asas Sains Komputer. Asas Sains Komputer. Untuk topik kita kriptografi dalam keselamatan data. Wow, menarik betul. Tapi sebelum itu saya nak pesan kat cikgu untuk sentiasa menjaga SOP. Jadi kita nak sanitasi tangan dulu. Okey, boleh. Ya, ada cikgu duduk situ. Saya bawa pergi kat cikgu. Sorry. Okey, silakan. Cikgu bawa tengah ya. Alright, kita sanitasi tangan yang paling penting dan kita tidak berdua, kita ada askar-askar comel. Ya, betul. Siapa askar-askar comel cikgu? Okey, mari kita lihat. Daripada sekolah? Daripada sekolah SMK Sungai Pusuh. Murid-murid ni adalah murid tingkatan 3. Tingkatan 3. Alah comelnya. Hai. Halo semua. Okey, mungkin boleh kenal, cikgu boleh perkenalkan diri mereka, cikgu? Okey, bermula daripada Adriana. Boleh tak Adriana perkenalkan diri? Adriana. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi Cikgu dan Kak Ellie. Nama saya Nur Adriana. Comelnya. Okey, seterusnya? Seterusnya, kita ada Adam kat situ. Okey, Adam. Assalamualaikum Cikgu dan Kak Ellie. Saya Ahmad Daus. Siapa? Ulang balik. Ahmad Daus? Ahmad Adam Mukris. Okey. Seterusnya? Seterusnya kita ada Syifa. Syifa. Syifa boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum Cikgu dan Kak Ellie. Nama saya Syifa binti Muslim. Waalaikumsalam. Baik. Okey, seterusnya? Seterusnya kita ada di hujung bawah sebelah kanan tu kita ada Mawadah. Mawadah. Assalamualaikum dan hai Cikgu dan Kak Ellie. Nama saya Syaidatul Mawadah. Mawadah macam nama kumpulan nasyid Okey, seterusnya? Okey, seterusnya kita ada adik Hanis kat tengah-tengah tu. Assalamualaikum dan hai Kak Ellie. Nama saya Hanis Nasrin. Hanis Nasrun. Okey. Dan yang Nasrin. terakhir kita ada Ifah. Di tepi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ifah binti Okey, Ifah. Rasanya awak punya ada problem dengan awak punya mic tu, mungkin tolong betulkan sikit sebab dia bunyi bising sikit. Okey, itu dia askar-askar comel cikgu ni. Tingkatan 3 ya semua? Ya, daripada 3. Sekolah Menengah Kebahasaan Sungai Pusuh, Gombak, Selangor. Baik, kita nak cerita pasal tadi tu cikgu. Tapi kita ada video yang kita nak saksikan Ya, betul. Kita lihat dulu video tersebut. Lepas ni ke Eli? Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, jom kita saksikan video yang ada kena-mengena dengan fail sulit tadi tu. Okey, kita perlu ada satu kertas kosong. Kita perlu ada 7 semen dan juga cotton bud. Okey. Mulanya kita celupkan cotton bud pada air lemon dan kita akan tulis mesej rahsia. Okey. Okey, kemudiannya kita akan biarkan dia kering.
Seterusnya, setelah kertas kering, kita akan gunakan sumber haba iaitu lilin. Okay? Kemudian di kertas ini akan kita gunakan haba. Oh. Hati-hati sebab api ya. Nampak. Bila kita gunakan api atau sumber haba, teks rahsia tersebut akan berubah menjadi coklat. Okey. Selesai. Inilah mesej rahsia. Kita hasil daripada kriptografi menggunakan air lemon. Wow, hebat betul. Gunakan air lemon sahaja, cikgu. Biasa air lemon ni untuk kuruskan Eli. Tapi kita boleh buat kriptografi menggunakan air lemon, iaitu dakwat halimunan. Dakwat halimunan. Okey. Tahu tak Eli kenapa kita kata selamat? Okey, di mana kita menggunakan kriptografi untuk melindungi data dalam fail ini. Okey. Fail tu sebenarnya dalam tu ada maklumat tapi kita halimunankan dia, kita tak nak bagi nampak lah. Okey. Kemudiannya kita hanya menggunakan sains mudah di mana kita menggunakan air lemon dan juga sumber haba iaitu api. Okey. Dalam air lemon tu sebenarnya ada sebatian karbon. Okey, sebatian karbon ni apabila kita kenakan haba, dia akan teroksida dan dia akan menimbulkan perkataan. Okey, perkataan nampak ni dia bertukar menjadi warna coklat. Daripada tak nampak terus dia nampak. Oh, itu adalah yang tadi itulah dalam video ni adalah dia. Inilah hasilnya. Nampak tak? Okey, cikgu, kenapa kita kena gunakan lemon tu, cikgu? Maksudnya kenapa lemon? Kenapa tak buah lain? Sebab lemon dia ada kandungan karbon. Okey. Bila ada karbon dia akan bertindak balas dengan haba. Tu yang dia akan keluar warna coklat macam ni. Yang lain memang coklat tapi tulisan tu akan lebih nampak lah. Kat sini maybe tak apa-apa nampak. Murid-murid bolehlah yang berada di rumah tu cuti-cuti sekolah untuk buat projek ini. Dia bukan sahaja subjek SK tapi dia melibatkan sains. Okey, cikgu, untuk subjek ni tingkatan 3 memang kalau buat projek dengan murid-murid inilah dia. Ataupun ada aktiviti lain yang akan ini buat? Ini lebih kepada STEM. Okey. So ini adalah option lah supaya murid lebih faham. Okey. Minta maaf. Lebih faham mengenai kriptografi. Baik, cikgu. Okey, itu adalah permulaan dia, mukadimah dia yang kita akan belajar pada hari ini. Kenapa kriptografi dalam keselamatan data akan cikgu terangkan sekejap lagi dengan lebih terperinci dan ada banyak aktiviti kita akan lakukan bersama untuk teroka subjek ini. Ya, betul. Tapi sebelum itu kita nak rehat dulu. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Okey. Tahukah anda? Mesin Enigma adalah alat cipher yang dikembangkan dan digunakan pada awal hingga pertengahan abad ke-20 untuk melindungi komunikasi komersial, diplomatik dan ketenteraan. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Amizah. Hari ini kita akan belajar subjek ASK untuk topik dia kriptografi dalam keselamatan data. Apa itu keselamatan data? Apa itu kriptografi? Sekejap lagi Cikgu Amizah akan terangkan juga bersama dengan kita murid-murid tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu Gombak untuk sama-sama belajar dengan kita dalam talian. Okey, Cikgu. Adakah cikgu sudah bersedia? Okey, ready. Okey. Silakan cikgu, apa itu kriptografi dalam keselamatan data? Okey, mari kita lihat pada infografi yang telah kita sediakan kat sini. Okey, di mana kat sini kita ada perkataan kriptografi. Kriptografi ni tak semua orang pernah dengar perkataan kriptografi. Okey, kita kena tahu dululah apakah yang dimaksudkan sebagai kriptografi. Okey, kriptografi kalau kita lihat kat sini, okey, datangnya daripada dua perkataan iaitu ianya daripada bahasa Yunani. Okey, iaitu kriptos dan juga graphen. Okey, kriptos kat sini kita lihat maksudnya adalah sembunyi, manakala graphen maksudnya adalah untuk
tulis. Okey, dan bila kita tengok persamaan ini, kita boleh rumuskan bahawa ia merupakan suatu kajian teknik kerahsiaan atau keselamatan komunikasi data. Macam tadilah, kita nak maklumat tu selamat. Okey. Terdapat objektif bagi kriptografi di mana dianya bertujuan untuk melindungi data daripada terdedah dan dipintas oleh pihak lain. Okey, kita lihat pula kepentingannya kat bawah sini. Okey, kepentingan perkhidmatan keselamatan data kriptografi. Ada 4, boleh lihat pada bahagian bawah ni. Okey, pertama kita ada kerahsiaan di mana kita nak pastikan rahsia tersebut atau maklumat tersebut sentiasa sulit dan dilindungi. Seterusnya kita ada pengesahan di mana kita nak memastikan bahawa penerima dan juga pengirim merupakan orang yang sah lah. Sebab tu kat sini kita ada tulis, nampak ada logo, login dan juga password. Ataupun ada cara lain, kita guna thumbprint ataupun cap jari. Kemudiannya kita ada integriti di mana kita nak memastikan data tersebut tidak diolah atau tidak diubah suai. Dan yang terakhir kita ada tiada penyangkalan di mana membuktikan tiada penyangkalan oleh penerima dan juga penghantar yang menerima dan juga menghantar data terbabit. Setelah kita kenal pasti apa yang dimaksudkan kriptografi, kita akan lihat pula pada infografi yang sebelah kanan ini. Ini adalah proses cipher dalam kriptografi. Dalam kriptografi. Proses yang terlibat adalah proses penyulitan dan juga proses nyah sulit. Kalau tengok pada proses penyulitan sini, dia menggunakan simbol mangga yang tertutup, iaitu terkunci. Manakala untuk nyah sulit kita gunakan simbol mangga terbuka. Dia memang sangat berguna simbol ni untuk menunjukkan proses tersebut. Kita lihat dekat sini kita ada teks biasa dan juga teks cipher. Kita lihat teks cipher ni, teks biasa ni adalah merupakan teks yang kita boleh baca. Eli boleh baca yang ini? Boleh. Baca ini. Ini mesej rahsia. Ya, itu adalah teks cipher. Dia memberi makna. Manakala sebelah sini kita panggil dia sebagai teks cipher. Di mana teks cipher ni Eli boleh baca? Tak boleh. Tak boleh sebab teks cipher adalah teks yang tak boleh kita nak baca ataupun kita tak faham apa kandungan mesej tersebut. Itu maksud teks cipher dan juga teks biasa. Bila kita dah tahu apakah itu teks biasa dan juga teks cipher, barulah kita lihat pada proses cipher yang adalah. Pertama kita akan lihat pada bahagian bawah ni, kita ada proses penyulitan di mana kita akan tukarkan daripada teks biasa menjadi teks cipher. Kat sini kita nak buat penyamaran lah. Kita nak jaga kita punya maklumat. Seterusnya untuk membuat penyulitan kita perlu ada kunci dan juga algoritma penyulitan. Langkah-langkah lah macam mana kita nak buat penyulitan tu. Untuk proses yang seterusnya kita ada proses nyah sulit di mana kita nak tukarkan teks cipher kepada teks biasa semula. Daripada teks yang kita tak boleh baca kepada teks yang kita boleh baca. Kita perlu ada kunci dan juga algoritma. Ini dia punya proses. Kalau kita tengok gambar rajah kat bawah sini, ini adalah proses macam mana teks biasa dihantar daripada pengirim ke penerima. Boleh lihat kat sini dan kita akan buat satu demo. Di mana kita ada satu kotak dan juga mesej rahsia di dalam ni. Ini adalah mesej rahsia. Ini mesej yang kita boleh baca lah. Kemudiannya kita masuk dalam kotak. Kita tutup dan juga kunci. Kenapa kita perlu kunci? Dah kata pun sulit kan? Sulit maknanya orang lain tak boleh tahu lah kan. Kunci nampak tak? Ini simbol dia mangga terkunci, dia lock. Kemudiannya cikgu nak hantar dia nak bagi kat Eli. Mesej rahsia cikgu. So Eli kita hantar, Eli akan terima dalam bentuk teks cipher. Eli boleh baca tak? Tulis ni kotak ni. So mesej dalam tu Eli tak boleh baca sebab dia dalam teks cipher. So untuk baca Eli perlu buka kotak tersebut. Buka menggunakan kunci. Cuba Eli buka. Eli kena masuk dalam sikit Eli. Tadi. Ni sama cikgu. Sama, insya-Allah. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudiannya bila dia terbuka, nampak mangga tu terbuka. Maknanya dia menandakan dia adalah proses penyulitan. Bila buka Eli dapat tak baca mesej dalam tu? Dapat. Nampak tunjuk?
ini bermaksud tadi Ellie telah melaksanakan proses nyah sulit. Okey. Okey. Jumpa di kantin je sebenarnya nak ajak dating. Jadi kita tapi kita gunakan tak makan bungkus je Ellie. Bukan. Okey. Okey, seterusnya lepas kita dah belajar proses cipher, kita dah belajar mengenai penyulitan yang sulit, kita akan lihat cipher yang pertama yang akan kita kongsi bersama Cikgu pada punya hari ini. murid-murid cikgu faham ke ni? Macam okey. Cikgu terpaksa cepat sikit. Okey, sebab okey. banyak info yang cikgu nak sharekan. Okey, nak silakan kongsikan. cikgu. Okey, kita lihat pada slide ini. Okey, kita akan belajar reverse cipher. Ini adalah cipher yang pertama lah. Cipher ini dalam kategori transposition cipher. Okey, transposition cipher ni bermaksud ianya akan mengubahkan abjad yang ada dalam teks biasa tu, kedudukan dia saja kita berubah. Kita ubah kedudukan abjad dalam teks biasa menjadi teks cipher. Okey, kita lihat ini adalah reverse cipher yang pertama, iaitu songsangan berdasarkan perkataan. Okey, kita lihat di sini macam mana kita nak buat proses penyulitan dan juga nyah sulit. Okey, pada teks biasa sini kita ada perkataan yang kita boleh baca, iaitu seronoknya belajar ASK. Kita akan songsangkan berdasarkan perkataan. Maknanya setiap satu perkataan kita akan songsangkan satu persatu tanpa mengubah kedudukan abjad dia. Macam ni. Okey, maaf Okey. Seterusnya belajar, kita songsangkan perkataan tersebut. Maknanya belajar kita baca daripada kanan ke kiri lah untuk kita buat songsangan. Dan yang terakhir adalah perkataan ASK. Jadi macam ini. Ini adalah songsangan berdasarkan perkataan. Manakala untuk prosesnya sulit, kita akan tukarkan teks cipher kepada teks biasa, di mana ini adalah teks yang kita ada. Okey, so teks cipher ni kita tak boleh baca so perkataan dia telah disongsangkan di sini. Bagaimana kita nak buat nyah sulit? Kita akan jumpa di jumpa di mana? Di kantin? Tidaklah okey. So bagus Ellie. Jumpa di perpustakaan. Okey, kita baca daripada kanan ke kiri lah. Biasanya kita baca daripada kiri ke kanan. Okey. Habiskan. Okey. Satu lagi reverse cipher yang perlu awak tahu, iaitu songsangan seluruh mesej. Okey. Dia berbeza dengan cipher tadi, di mana dia akan songsangkan keseluruhan mesej. Tadi satu persatu Ellie. Tapi yang ni keseluruhan mesej. Kita ada seronoknya belajar ASK. Maknanya kita akan tukar juga kedudukan abjad dan juga kedudukan perkataan. Okey, macam mana kita nak buat proses penyulitan? Kita lihat di sini. Okey, maknanya kat sini kita songsangkan daripada perkataan ini, seterusnya belajar dan juga seronoknya menjadi teks cipher yang ini. Manakala untuk prosesnya sulit, sama juga. Okey, kita akan songsangkan abjad mengikut perkataan dan juga songsangkan perkataan. Okey, kedudukan perkataan tersebut. Okey, di mana kita akan dapat teks dia macam ini. Tadi samalah sebab kita nak nampakkan perbezaan. Okey, so kita harap murid-murid faham. Okey, sebab ini memang cipher yang paling mudah Ellie. Ellie pun boleh nyah sulit dan juga sebab paling mudah. Kalau kita nak tengok sama ada murid-murid ni faham atau tidak apa yang kita pelajari mengenai reverse cipher ni, kita akan lihat pada soalan yang seterusnya. Okey, ini untuk berdasarkan seluruh mesej. Okey. Dia lain pula cikgu dari tadi bawah. lain lah. Tadi perkataan, ini seluruh mesej. Kita belajar, kita songsangkan semualah. Termasuk kedudukan dia juga kita ubah. Bukan sahaja abjad. Kita lihat yang seterusnya. Ini aktiviti untuk murid-murid yang berada di rumah dan juga berada di atas talian, di mana awak perlu nyatakan jenis reverse cipher yang ada pada skrin kita ni. Dia menggunakan reverse cipher jenis apa? Sama ada dia menggunakan songsangan berdasarkan perkataan ataupun songsangan berdasarkan keseluruhan mesej. Okey. So, boleh lihat? Boleh nampak soalan? Okey. Okey, sekarang ni ada tak volunteer yang nak jawab soalan? Boleh angkat tangan?
Ada soalan untuk ditanyakan pada cikgu? Mawada. Okey, Mawada, boleh tak bagi tahu apakah jenis reverse cipher yang ada di hadapan ni? Songsangan berdasarkan seluruh mesej. Okey. Mari kita lihat betul tak jawapan dia? Ya, betul. Oh, Okey. hebatlah. Ellie, cuba tengok kasi jawapan dia betul. Kenapa dia kata songsangan berdasarkan seluruh mesej? Bukan sahaja abjad yang disongsangkan, tetapi kedudukan perkataan tersebut pun disongsangkan juga. Macam tu kita nak kena pasti. Atas ke bawah, kiri ke kanan. So nampak paling mudah. Ellie yang baru tahu pun boleh boleh buat. Okey. Itu saja untuk reverse cipher. Alright, kita nak sambung lagi untuk berkenaan dengan reverse cipher. Kejap lagi ada ke cikgu? Atau kita ada cipher lain? Jadi ada reverse cipher lain? Bukan, kita ada substitution cipher. Iaitu scissor cipher. Substitution cipher. Okey, apa itu substitution cipher? Kejap lagi kita akan belajar. Kita rehat dahulu. Kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda? Scissor cipher diperkenalkan oleh Julius Caesar menggunakan peranti roda yang mempunyai 26 huruf. Bahagian roda berputar sehingga dapat diselaraskan pada roda bahagian luar. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Ellie dan juga Cikgu Nur Amizah dekat sini untuk kita belajar topik kriptografi dalam keselamatan data subjek ASK. Okey, Cikgu, apa yang berada dekat sebelah kiri saya ni, Cikgu? Ini adalah aktiviti yang akan kita buat sebentar lagi menggunakan scissor cipher. Okey, tapi sebelum tu, Ellie, kita kena buat dululah peranti beroda tu. Peranti beroda. Okey. Ni kita dah besarkan di mana dia akan memudahkan lagi proses penyulitan dan juga nyasulit menggunakan scissor cipher. Okey. Kalau Ellie lihat kat sini kita ada 2 roda di mana roda ini sebenarnya murid-murid boleh download dalam internet. Website lah, dan internet. Di mana tulis sahaja scissor wheel ataupun peranti beroda scissor. Awak akan dapat template dia lah. Dan dia awak akan guntingkan. Kita akan letak kita punya bulatan macam ni. Di mana yang kecil berada di depan, yang besar berada di belakang. Tak boleh terbalik lah, nanti tak nampak. Tak nampak pula kan, selindung. So titik tengah dia ni kita akan lubangkan. Lubangkan menggunakan pisau. Kemudiannya kita perlukan ini. Kita panggil dia macam jarum, tapi bukan jarum, kita panggil dia sebagai pengikat kertas ataupun paper fastener. Dia macam unik sedikit lah. Murid-murid boleh perolehi di kedai buku yang berdekatan. So tadi kita dah lubangkan titik tengah center dia, titik tengah dia. Kemudiannya kita akan masukkan ke dalam pin inilah ke dalam. yang telah ditebuk lah. Ya, betul. Baik. Kemudiannya nampak belakang ni nampak macam ni. Bahayalah macam ni, Li. So kita kena buka. Kita buka jadi macam boleh buka ini. So kat sini dia boleh nampak diikat antara dua paper ini atau kertas ini. Nampak dia boleh berpusing. Ini function dia, kita nak dia berpusing. Ini kertas, so Ellie boleh gunalah. Sebab untuk untuk kegunaan Ellie lepas ni. Ni kita dah sediakanlah satu scissor cipher wheels ataupun peranti roda. Kita lihat pada bahagian ini di mana kita ada kunci. Untuk cipher ni dia ada kunci. Berbeza macam reverse cipher tadi, dia tak ada kunci. Kunci dia macam ni di mana kita akan lihat abjad A sampai Z, dia ada nombor kunci dia tersendiri. Di mana A merujuk kepada 0, B merujuk kepada kunci 1 dan seterusnya sampai Z merujuk kepada kunci 25. Kemudiannya kita lihat pula apakah teks biasa yang kita hendak buat proses penyulitan. Mula-mula kita ada roda ni. Murid-murid yang dekat atas talian ada roda tak? Cikgu dah bagi diorang pun dah ada. Sama. Ada warna pink, ada macam-macam. So, apa yang murid-murid kena buat? Teks biasa kita adalah ini. Cyber Cafe. Sekarang ni dia adalah merupakan salah satu
cipher bagi substitution cipher, di mana cipher ini akan menggantikan abjad yang ada pada teks biasa ni kepada abjad lain. Okey. Maknanya bila teks cipher ni Ellie tak nampak lah CYBER ni tak ada dekat sini. Dia gantikan totally. Okey, macam mana nak buat? Okey, lihat kat sini ada kunci 4 Ellie. Okey. Nampak tak dekatnya bulatan besar ni kita ada huruf A warna merah. Ellie kena pusingkan roda yang kecil dalam ni, kita pusingkan kepada nombor 4. Nombor 4. Dia akan selaras macam ni. Okey, Nombor dia akan selaras macam ni. 4. Nampak? E4. Okey, kemudiannya kita lock Ellie. Okey. Jangan bagi roda tu bergerak. Okey. Okey, kemudiannya kita akan tukarkan perkataan ni satu demi satu. Daripada perkataan daripada huruf C. Kita lihat pada bahagian luar Ellie. Okey, mana huruf C? Nampak sini kan? C kan? Nampak tak yang selaras dengan dia? Okey, kita ada huruf G. Maknanya kita gantikan huruf C dengan huruf G. Okey, macam tu. Okey. Kemudiannya ini boleh minta tolong. G. Kemudiannya kita akan tukarkan pula perkataan atau abjad yang kedua, iaitu huruf Y. Okey, huruf Y kita akan lihat pada bahagian roda yang di luar. Okey, kemudiannya kita tengok apakah huruf yang selaras dengan dia. Okey, kat sini ada huruf C. Maknanya kita tukarkan kepada huruf C, huruf Y itu. Dan seterusnya. Sekarang ni kita tak naklah buat satu-satu. Ini penat, kita nak minta murid-murid yang berada di dalam talian untuk teruskan membuat penyulitan bagi perkataan teks biasa tersebut. Tapi saya rasa murid mungkin belum bersedia, jadi kita settlekan dulu yang ni dia cikgu. Oh ya ke? Boleh? Okey, boleh, tak ada masalah. Ellie pula lah buat. Cik, saya nak tulis. Okey, saya nak try B pula ya. Okey, B, tengok yang luar Ellie. Luar. B, G. Betul ke? Kita tengok B. Okey. G, betul ke? Berpusing tu, Ellie tak lock. Cuba tengok, A tu sama tak dengan 4? Lah. Silap. Oh, okey. B adalah F. Okey, so kita tengok kat sini B adalah F. So kita gantikan dengan F. Huruf F. Lepas Dan tu seterusnya, I. E, kita tengok daripada luar Ellie. Yang ni Okey, E. dia gantikan dengan I. Kemudiannya Mana huruf tadi? R dengan V. Dengan V. Okey, seterusnya C, G. G. Minta maaf. Okey, Kemudiannya kita habiskan ni. C, A, E. E, F. J. Dan Juga yang terakhir E tadi. Mana E? I. Okey, I. So ini adalah teks cipher yang kita perolehi. Boleh baca tak Ellie? Tak boleh. Tak boleh sebab nama pun teks cipher. Okey. Faham? Murid-murid okey ke yang dekat dalam talian? Saya rasa mereka dah bersedia. Nampak tu? Dah bagi thumbs up. Okey, sekarang cikgu bagi hint lah. Sebab tadi kita dah buat habis. Kita nak suruh murid-murid buat yang ini. Kunci 7. Okey. So, kunci dia 7, kita nak buat prosesnya sulit daripada teks cipher kepada teks biasa. Okey. Kuncinya 7, A. Kita pusingkan kepada huruf nombor 7 iaitu huruf H. Okey. Untuk yang sulit, apa yang murid-murid kena buat dan juga Ellie kena buat, kita kena baca daripada dalam ke luar. Tadi kan terbalik. Terbalik. Nama pun yang sulit. Okey, boleh tak murid-murid buat teks biasa ni? Apakah teks biasa bagi teks cipher tersebut? Okey. Teks cipher kita TLS-HRH. Cikgu nak awak buat prosesnya sulit. Nak tahu apakah teks biasa dia? Itu dah sebenarnya. Bolehlah Ellie buat. T. Dari luar je. Kalau T, M. Okey, kemudiannya T, L. L, E. S, L. betul. H. Slow je lah. A. Okey, tak apa. Memang macam tu. Don't worry ni. R, K. Okey, betul. Dan seterusnya? A. Dah boleh agak dah. Betul ke jawapan murid-murid yang berada di dalam talian tu? Sama tak dengan cikgu? Okey. Kalau betul awak faham, cikgu nak minta semua angkat jawapan yang awak telah dapat. Wah. Okey, Melaka, Adam, Melaka, Mawadah. Macam mana Mawadah?
Syifa. Okey. Okey tak tu? Tengok Akak Ellie boleh buat, takkan awak tak boleh buat. Okey, dengar. Okey, semua jawapan sama Ellie. Wah, bagus. Anda boleh jadi perisik selepas ini. James Bond. Okey. Ini adalah teks cipher. Okey, ni ada scissor cipher Ellie. Oh, scissor cipher. Scissor cipher. Baik, okey. Selepas ini kita akan belajar cipher yang seterusnya. Jenisnya iaitu jenis reference cipher. Baik. Okey, kita pergi pada slide pula lah Okey, boleh cikgu. Okey, reference cipher ni adalah cipher yang berkategori, boleh kita katakan dia sebagai transposition cipher. Dia sama macam reverse cipher. Okey. Di mana kita akan ubah kedudukan yang ada pada teks biasa. Okey. Menjadi teks cipher. Kita ubah kedudukan abjad tu. Okey. Macam tadi kita tukar scissor cipher tu, tapi yang ini kita tukar kedudukannya sama macam reverse cipher. Okey, kita lihat kat sini macam mana kita nak buat reference cipher, iaitu dah bagi proses penyulitan. Okey, reference cipher ni pun sama macam scissor cipher, dia ada kunci. Kunci ni sebenarnya Eli, dia mewakili bilangan baris bagi table atau jadual yang akan kita lukis nanti. Okey. Kemudiannya, bilangan huruf pada teks biasa ini juga mewakili bagi bilangan lajur. Okey, kita akan lihat pada bahagian ini, kita akan buat jadual lajur 20 dan baris dia 2. Macam ini. Okey, kemudiannya apa yang kita kena buat Eli? Kita kena tandakan dia. Dalam bentuk zigzag. Okey, macam mana? Kita akan lihat macam ni. Biasanya kalau murid-murid ada highlighter boleh gunakanlah sebab dia sangat-sangat memudahkan. Highlighter warna pink lah. Zigzag. Okey. Nampak zigzag? Faham. So bila Ellie nak buat macam ni, Ellie tak boleh mulakan zigzag tu daripada bawah. Kita kena start daripada yang ni juga. Mula daripada atas. Ya, itu dia punya algoritma. Okey. Seterusnya apa yang kita kena buat, kita akan masukkan teks biasa ni mengikut zigzag ni Ellie. Mengikut yang warna tu lah. Ya. Seronoknya belajar ASK. Okey, nampak? Okey, ini baru siap dia punya jadual. Kemudian kita nak tulis dia punya teks cipher Ellie. Okey. Teks cipher ni bila kita nak tulis, dia bergantung pada kita akan tulis baris demi baris. Macam mana? Tulis atas dululah. Ya, kemudiannya kita akan tulis kat situ. Nampak? SRKNY dan seterusnya baris yang kedua. Okey, kita akan tulis kat sini. Okey. Nampak dia? Tapi cikgu macam mana nak tahu ada berapa lajur dia cikgu? Tadi kita cakap kunci mewakili bilangan baris. Lajur mewakili ni bilangan abjad pada teks biasa atau teks cipher. Biasa bilangan abjad dia tak berubah Ellie. Okey. Kalau ada 10 maknanya dia ikut satu-satu lah. Ada 10 baris. Betul. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris ke-10. Betul sebab dia cuba bezanya dia ada 2 baris je lah. Ya, betul. Okey, faham. Okey. Ini penyulitan. Kita akan lihat pula prosesnya sulit. Di mana kita tukarkan teks cipher kepada teks biasa. Sama macam tadi ni. Bilangan baris, kita tengok kunci apa yang dia bagi. Kunci 3, maknanya bilangan baris dia 3 lah. Okey. Kemudiannya bilangan huruf pada teks cipher ada berapa? Bila kita kira-kira kat sini ada 13 huruf. Dan ianya mewakili lajur bagi jadual tersebut. And then kemudiannya apa yang kita kena buat? Kita buatlah jadual tersebut. Macam ini. Tadi 2 Eli Okey. tapi ni ada 3. Nampak tak? Dia punya lajur pun jadi sedikit sebab mengikut bilangan lajur. Bilangan teks dia. Okey. Lepas tu Eli, apa yang kita kena buat? Guna highlighter? Kita guna highlighter, kita buat zigzag dari atas. Bagus. Kita guna zigzag macam ni. Macam tu. Macam bentuk V. Ya, zigzag. Kemudiannya apa yang kita kena buat? Kita akan masukkan teks cipher yang berada di atas ni ke dalam kotak atau jadual ini mengikut baris juga. Kalau kita lihat pada baris pertama kita ada 4 ruang kosong. Okey. Bermaksud 4 huruf pertama cipher kita akan masukkan pada baris yang pertama. Macam ni. Contohnya? HYTY kita akan masukkan macam tu. Okey. Banyak pula cara dia. Ya, kemudiannya untuk baris yang kedua kita ada lihat ada 6 tanda kat sini. Okey, bermaksud ada 6 huruf lah dekat sini. Okey. Kita akan masukkan untuk baris yang kedua dan baris yang ketiga kalau Eli lihat ada 3 ruangan kosong.
Okey. Okey, bermaksud nampak tak? PID. Ya, kita masukkan ruang kosong tersebut dengan huruf teks cipher. Okey. So sekarang dah selesai, kita just nak baca saja. Tinggal kita nak baca saja teks biasanya. Macam mana nak baca? Okey. Kita akan baca mengikut zigzag itulah. Macam tu. Kalau Ellie boleh baca, apakah dia punya teks cipher dia? Teks biasa dia? Happy birthday. Happy birthday. Oh, sebenarnya. Ya. Okey, senang je tapi dia punya susunan tu yang buatkan kita tak nampak langsung. Ya. Kalau perasan ini adalah perubahan daripada yang kita peroleh ini. Okey. Objek yang ada pada teks biasa ada juga pada di teks situ. cipher. Cuma dia terbalik je. Ya, betul. Sebab tu Baik. kita panggil dia transposition cipher ni. Oh, baik. Okey, itu adalah apa tadi ayat dia? Reference cipher. Real fan cipher, transposition cipher tadi tu kan. Betul. Baik, kita nak rehat sekali lagi sebab kejap lagi ada aktiviti cikgu akan teroka bersama dengan murid-murid dalam talian. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Ruang kosong diabaikan semasa penyulitan dan nyah sulit menggunakan real fan cipher. Kembali di Teroka Didik TV KPM. Saya nampak logo Didik TV tu terus saya nak sebut Didik TV dulu. Okey. Sekarang ini Kak Ellie dengan Cikgu Amizah, kita dah lepas belajar tadi real fan cipher. Sekarang ni kita nak teroka pemilihan kaedah cipher, Cikgu. Ya, betul. Baik, okey. Apakah dia? Okey, sebelum kita buat pemilihan, kita akan lihat dululah apa yang kita pelajari pada hari ini. Pertama, kita ada belajar reverse cipher. Yang kedua, kita ada belajar scissor cipher. Dan yang ketiga, kita ada belajar reference cipher. Okey, boleh zoom sedikit dekat sini? Okey. Di mana kita tak nak terangkan lebih lanjut sebab kita dah siarkan infografik ini supaya murid-murid yang berada di rumah dan juga berada di talian dapat lihatlah perbezaan antara ketiga-tiga cipher yang telah kita pelajari hari ini. Okey. Kemudiannya kita akan lihat macam mana kita nak buat pemilihan kaedah cipher yang terbaik. Okey. Kita belajar 3. So, kita kena pilih kaedah cipher yang terbaik berdasarkan situasi. Alright. Kita lihat dekat sini di mana kita ada di mana di sini kata tahap kerahsiaan bergantung kepada maklumat yang perlu disulitkan. Okey. Sama ada maklumat tu penting ke tak penting. Happy birthday. Contohnya tarikh lahir perlu penting ke tak penting? Biasa-biasa lah. Biasa-biasa. Macam itulah. Kalau macam nombor akaun penting tak penting, Ellie? Penting. Penting. Macam itulah jenis maklumat apa yang perlu kita sulitkan. Okey. Dan seterusnya kita tengok pada masa untuk proses penyulitan dan juga nyah sulit. Kalau lama maknanya tahap dia tinggilah. Maklumat tu memang sangat sulit. Okey. Kalau rendah, kita boleh menggunakan cipher yang tidak memerlukan masa yang lama untuk kita buat prosesnya sulit dan penyulitan. Okey, ini adalah cadangan. Boleh zoom sedikit pada bahagian kiri sini. Okey. Cadangan jenis cipher mengikut tahap kerahsiaan dia. Okey, contohnya kalau tahap rendah, kalau nak tahu macam rahsia untuk tempat perjumpaan ulang kaji ke, tempat birthday party ke, okey, kita biasa menggunakan reverse cipher ni. Okey, dia bertahap rendah lah. Itu sebab dia biasa je lah, tak penting sangat. Ya, kalau tahu pun tak ada masalah. Kalau Ellie, kalau orang tahu Ellie kan tahu yang ada orang nak buat surprise birthday untuk Ellie suka ke tak suka? Saya kalau boleh nak surprise lah. Alah, cara boleh tahu pula ni macam tu kan. Tapi mesti buat-buat tak tahu kan. Seterusnya untuk tahap kerahsiaan sederhana dan juga tinggi, kita akan cadangkan untuk menggunakan cipher ini, iaitu scissor cipher dengan reference cipher. Okey. Ini adalah dia punya cadangan lah. Cipher apa yang kita nak gunakan. Sekarang kita lihat pada slide. Nak tengok aplikasi. Macam mana kita nak pilih kaedah cipher yang terbaik berdasarkan situasi yang ada kat depan sini. Okey. Lihat kat sini. Okey, murid-murid kena baca
Ke cikgu nak baca juga? Cikgu bacakanlah. Okey, Maira, Amani dan Adila merupakan rakan sekelas, yang sering membuat ulang kaji bersama-sama di perpustakaan. Mereka akan lebih selesa sekiranya mengulang kaji bersama tanpa diganggu oleh orang lain. Mereka akan menghantar lokasi perjumpaan menggunakan nota kecil yang akan diletakkan di bawah meja. Wow. Daripada pernyataan sini, kita kena pasti maklumat apa yang kita perlu rahsiakan. Okey. So kat sini maklumat dia adalah kita bagi tahu dia punya apa? Mengulang kaji pelajaran di mana? Perpustakaan sekolah. Ya, tempat untuk ulang kaji. Dan kita lihat kat sini, agak-agak murid yang berada di dalam talian dan juga di rumah, apakah tahap kerahsiaan bagi situasi ini? Tinggi, rendah atau sederhana? Saya jawab dululah cikgu. Boleh. Kita nak compare lah jawapan Ellie dengan murid dan talian kan? Okey, boleh. Saya cuba ya. Disebabkan mereka kata bersama di perpustakaan sekolah, lebih selesa ulang kaji tanpa diganggu, mereka hantar mesej lokasi perjumpaan. Saya rasa rendah tahap kerahsiaan dia. Tahap rendah. Agak-agak Ellie, apakah kaedah cipher yang sesuai digunakan? Reverse cipher. Okey, murid-murid yang berada dalam talian macam mana? Jawapan sama tak macam Kak Ellie? Okey, mungkin murid dalam talian ada masih belum bersedia sebab dia nak suruh cikgu cari kaedah cipher untuk cari mereka. Jadi cikgu mungkin boleh terangkan dahulu jawapan Ellie betul ke tak tadi? Okey, boleh Ellie, kita lihat adakah jawapan Ellie betul atau tidak. Tahap kerahsiaan dan juga kaedah cipher yang Ellie ingin gunakan. Okey, kita lihat kat sini. Betul. Jawapan dia rendah. Dan seterusnya, reverse cipher. Reverse cipher adalah cipher yang paling sesuai digunakan. Sebab dia mudah Kalau lambat, habis tak jadi pembincangan lah pada perpustakaan sebab habis masa untuk kita buat proses yang sulit atau penyulitan. Okey. Kita ada satu lagi situasi. Okey, jom cikgu kita bersama ke situasi kedua. Okey, kita lihat pada situasi yang kedua di mana sama juga dia minta apakah tahap kerahsiaan dan juga kaedah cipher yang sesuai. Saya baca situasi dia. Boleh Ellie. Ahmad Naufal mempunyai beberapa akaun bank yang kerap digunakan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan perbankan atas talian. Beliau telah menyimpan semua kata laluannya dalam satu buku nota. Beliau telah membuat penyulitan kata laluan bagi menjamin keselamatan maklumat tersebut. Okey. Banyak kadang-kadang macam Ellie banyak akaun media sosial. So banyak sangat kita pun lupalah kan kita punya ni. So biasanya kita akan catatlah dalam satu-satu buku ataupun file lah. Okey, kat sini Ellie, berdasarkan daripada situasi tersebut, apakah maklumat yang perlu kita selitkan? Perbankan atas talian? Cuba tengok bawah sikit. Menyimpan semua kata laluan dalam buku nota. Ya, kata laluan tu lah yang akan disulitkan oleh Ahmad Naufal ini. Nampak tak kata laluan? Tinggi, rendah atau sederhana, Ellie? Okey, kita tanya murid-murid dalam talian. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Macam mana murid-murid, ready tak? Sedia tak untuk jawab soalan ni? Okey. Boleh dah baca soalannya? Okey. Sekarang ni kata Kak Ellie, kata laluan yang akan disulitkan. Kak Ellie akan baca sekali lagi lah untuk murid dan talian. Boleh cikgu? Tak ada masalah. Okey, Ahmad Naufal mempunyai beberapa akaun bank yang kerap digunakan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan perbankan atas talian. Beliau telah menyimpan semua kata laluannya dalam satu buku nota. Beliau telah membuat penyulitan kata laluan bagi menjamin keselamatan maklumat tersebut. Okey. Jadi soalannya adalah tahap apa tadi cikgu? Apakah tahap kerahsiaan bagi situasi ini? Tadi Kak Ellie cakap dia apa yang perkara yang kita nak disulitkan, maklumat apa yang kita nak sulitkan adalah kata laluan. Kata laluan. Okay. Boleh beritahu tak apakah tahap kerahsiaannya dan juga kaedah cipher yang sesuai digunakan? Okey, kita nak minta cikgu pilihlah siapa yang cikgu rasa nak mereka jawab tahap kerahsiaan itu. Boleh. Hanis. Hanis bersedia ke? Okey. Hanis yang comel. Tahap kerahsiaan dia tinggi.
Tinggi. Lepas tu apa nama benda tu? Cipher yang Cipher yang sesuai. boleh digunakan. Cipher yang sesuai ialah real fan cipher. Reference cipher. Okey, macam Ellie tadi, jawapan Ellie macam mana? Tahap kerahsiaannya. Tahap kerahsiaan tinggi. Kaedah cipher sesuai. Tak kisah mana-mana pun saya rasa kot cikgu. Kalau tinggi, saya nak guna apa tadi? Caesar cipher. Caesar cipher pun boleh juga kan? Caesar cipher. Okey. Real fan cipher pun boleh. Boleh. Kedua-dua cipher tersebut boleh digunakan untuk situasi ini. Berbanding reverse cipher tak sesuai kan? Senang sangat. Ya, senang sangat. Okey. So dengan menggunakan kedua-dua cipher iaitu Caesar cipher dan juga reference cipher, ianya akan memberi masa yang lama untuk membuat proses penyulitan dan juga nyah sulit. Susahlah kita nak tahu apakah kata laluan yang Ahmad Naufal gunakan. Okey. Tapi kalau Ahmad Naufal tu kena ingat jugalah password dia apa. Ya. Kan? Dia Kalau kena tak tahu dia juga. yang nak kena selesaikan masalah cipher tu lama pula. Tak kena ingat. Maknanya Ahmad Naufal ni tak boleh ambil cipher. Maknanya dia kena tahu cipher apa yang digunakan. Pening Kalau dia pula kata kan? nak buat reference cipher semua. Okey. Kalau Kang social media yang ni dia pakai pusing-pusing. Pusing-pusing Nak dia sangat sendiri. complicated betul hidup dia. Ya, betul. Okey, cikgu, kita dah belajar banyak dah tentang cipher ni untuk orang kata kriptografi dalam keselamatan data. So secara keseluruhannya apa yang boleh dirumuskan cikgu? Okey, sebenarnya dalam dunia cyber sekarang ni ni semuanya kita guna sistem pengkomputeran digital. Okey. Data-data semuanya kita simpan dalam bentuk digital. Okey. Bila dalam bentuk digital ni dan biasanya kita akan cakap apa? Maklumat hanya berada di hujung jari. Senanglah kita nak akses atau kita nak teroka makanya dengan menggunakan kriptografi yang kita pelajari tadi, dianya akan melindungi data dalam maklumat. Iaitu yang telah ditukarkan dalam bentuk digital tadi. Biasa orang godam, hack apa semua kan. Walaupun kita kata social media tu macam tak berapa penting, tapi bila nombor akaun atau user atau password dia orang lain boleh tahu, ianya akan menyebabkan kemudaratan kepada kita lah. Betul. Jadi itu rumusan daripada cikgu. Ya, betul. Okey, mungkin kita nak dengar rumusan daripada murid-murid dan talian pula, apa yang mereka faham. Apa yang mereka belajar pada hari ini. Seorang saja. Cikgu boleh pilih? Yang ada laki lah kot. Sebab tadi kita dah banyak bunga yang bagi jawapan. Ada Mukris. Nama macam pelakon. Ada Mukris. Nama watak drama. Okey, ada Mukris. Okey, apa yang anda belajar hari ni? Hari ni saya belajar substitution cipher dengan transportation cipher. Okey. Transposition cipher. Apa yang awak faham tentang cipher, kedua-dua cipher ni? Okey. Ataupun mungkin kita nak bagi murid lain jawab kepada jawapan Adam tadi? Okey, apa yang dimaksudkan sebagai substitution cipher, apa yang dimaksudkan sebagai transposition cipher? Okey, kita nak minta adik Mawadah. Boleh tak adik Mawadah ceritakan mengenai substitution cipher? Cipher yang tak perlukan jalan kira sangat, dia hanya perlu ubah-ubah sahaja. Sama ada ubah-ubah dia punya huruf lah. Abjad dia. Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebahasaan Sungai Pusu Gombak dan juga cikgu Nur Amizah hari ini. Sebab banyak juga ilmu yang kita belajar berkenaan dengan cipher ataupun kata kriptografi dalam keselamatan data. Ini sangat penting, terutamanya perkara-perkara yang sangat sulit yang kita nak rahsiakan. Okey, harapnya segala ilmu yang cikgu curahkan pada hari ini dapat manfaat kepada adik-adik di luar sana. Sekejap lagi kita akan belajar lebih menarik lagi dengan guru yang best juga untuk subjek yang lebih menarik. Kejap lagi, jangan ke mana-mana. Jadi kita nak ucap selamat tinggal kepada cikgu dan juga murid di sini. Sehingga kita jumpa lagi cikgu, insya-Allah. Okey, insya-Allah Ali. Okey. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe dan selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya. Boleh lambat-lambat.
TV KPM